Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kami telah menulis sebuah penulisan artikel untuk diulaskan, iaitu artikel yang ditulis oleh Diana J. Carroll pada tahun 2011. Tajuk artikel yang berjudul William Marsden and Patterns of British Scholarship in the Malay Peninsula yang diambil daripada jurnal yang bertajuk Indonesia and the Malay World. Artikel ini membincangkan berkenaan seorang sejarawan dan seorang sarjana yang hebat dalam kajian Melayu British pada abad ke-18 dahulu. Artikel ini juga menceritakan mengenai kajian-kajian beliau tentang asal-usul budaya di Semelayu Tanah Melayu, dari segi mana datangnya bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Tanah Melayu, bagaimana pembentukan budaya berlaku dan kesan budaya luar yang membentuk sebuah budaya di Tanah Melayu. Diana J. Carroll telah menulis artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai kajian William Marsden dan sarjana-sarjana British tentang asal-usul Melayu di alam Melayu. Berbagai metodologi telah digunakan bagi menjayakan penulisan artikel ini. Topik yang dipecahkan di dalam artikel ini termasuklah Marsden and the 18th Century Thought World, British Orientalism and the Anti-Colonial Impulse, Anti-Colonialism in the Peninsula, Malay Islam, Malayo-Polynesian Influence, Anti-Colonialism and the Emergence of Peninsula Folklore Studies, James Law, Folklore, Fable, Myth and Legend, W.E. Maxwell and the later Antiquarian and Pioneer Folklorists, Anthropology, Folklore and Pagan Race. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Safar bin Harudin dan kini saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh saudara Akil Najmi mengenai makalah jurnal. Pertama sekali, kita dapat tahu bahawa kajian William Marsden mengenai masyarakat Melayu masih lagi boleh diguna pakai dan relevan sepanjang abad ke-19, serta ia menjadi bahan rujuk untuk pekaji di seluruh dunia. Seterusnya, kita dapat tahu bahawa bahasa Melayu serta budaya masyarakat Melayu mempunyai unsur-unsur budaya Hindu serta Arab Islam. Dan akhir sekali, kita dapat tahu bahawa kajian mengenai masyarakat Melayu yang dijalankan oleh William Marsden ini bukan sahaja berakhir di situ, malah ia disambung oleh pekaji-pekaji lain seperti James Law, Maxwell, Blackburn dan juga Skate, di mana mereka menjelajah ke seluruh semenanjung Tanah Melayu untuk menjalankan kajian mengenai masyarakat Melayu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Ialah keunikan Masjid Parlimen Kinta. Keunikan yang pertama ialah tujuan masjid ini dibina. Masjid Parlimen Kinta ini dibina pada tahun 1898 bersempena memperingati isteri Datuk Parlimen Kinta, iaitu Cik Sadiah binti Cik. Isterinya meninggal dunia pada tahun yang sama. Walaupun masjid ini sudah berusia 122 tahun, ia masih utuh dan juga berfungsi sebagai tempat umat Islam menunaikan ibadah. Keunikan yang kedua ialah reka bentuk masjid ini. Masjid Parlimen Kinta adalah sebuah contoh reka bentuk kolonial British yang asli. Masjid ini menerapkan reka bentuk kolonial British yang dicampur dengan motif Mughal dan neoklasikal yang berasal dari Rom dan Greek. Hal ini kerana hasil reka bentuk ini merupakan idea arkitek dan jurutera British yang juga berpengalaman bekerja di India dan Empire British yang lain. Keunikan yang ketiga ialah mimbar yang digunakan di masjid itu. Mimbar masjid ini dibina pada tahun 1928 oleh seorang tukang kayu dan pemukul termasyhur. Tukang kayu itu ialah Muhammad Sufyan bin Haji Abdul Wahab yang berasal dari seberang perai. Ia diperbuat daripada kayu dengan menggunakan kaedah tanggang tanpa menggunakan sebatang paku. Ia juga dihiasi dengan ukiran-ukiran pokok bunga dan gunci. Terdapat ukiran-ukiran bunga tanjung pada mimbar yang melambangkan kesejahteraan dan tata tertib yang merupakan antara prinsip seorang Muslim.
Bagi kepentingan agama dalam masyarakat, Encik Saidi bin Yusof telah menekankan tentang tanggungjawab manusia di muka bumi serta agama dapat mengeratkan silaturahim. Dapat lihat beliau sangat mementingkan tentang individu bertanggungjawab serta kemahiran hidup bermasyarakat yang dibawa oleh agama ini. Terusnya, Puan Suhainis binti Syarif menyatakan tentang bahawa agama dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia. Spiritual dalaman yang dibawa oleh semua agama ini dapat membantu manusia mengawal tingkah laku mereka daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Puan Kamsiah binti Harun pula menyatakan bahawa agama dapat mendatangkan keamanan dalam masyarakat sekaligus dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dalam hidup. Hal ini kerana setiap agama mengajar penganutnya untuk menghormati hak anggota masyarakat yang membawa kepada masyarakat yang berfikiran matang. Agama telah membentuk individu yang bertoleransi dan beramanah. Daripada kelompok individu-individu yang bertoleransi inilah kita dapat lahirkan masyarakat yang harmoni dan makmur. Untuk analisis persepsi terhadap penerapan amalan agama dalam keluarga, ketiga-tiga responden menyatakan bahawa keluarga mereka mengamalkan penerapan amalan agama secara sederhana. Setiap daripada mereka mempunyai penerapan amalan agamanya tersendiri. Sebagai contoh, Encik Saidi sentiasa menitik beratkan amalan fardu ain dalam keluarga beliau. Manakala Puan Suhainis pula sentiasa membiasakan anak-anak beliau dengan amalan-amalan sunat. Begitu juga dengan Puan Kamsiah, di mana ahli keluarga lelaki beliau sentiasa ke masjid untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Sebenarnya, cara penerapan ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia. Dengan cara penerapan amalan agama ini, warga mereka dapat melaksanakan amalan agama dalam kehidupan seharian yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Responden yang pertama iaitu Encik Saidi bin Yusof telah mengatakan bahawa peranan agama dalam pembinaan tamadun di Malaysia ini adalah dengan menekankan umatnya supaya sentiasa berfikiran positif, kreatif dan inovatif. Dengan adanya pemikiran kreatif dan inovatif ni, terbinalah bangunan-bangunan yang kokoh, tinggi serta dengan pelbagai bentuk serta sesebuah tamadun dapat dimajukan. Seterusnya, responden yang kedua iaitu Puan Suhainis binti Syarif telah mengatakan bahawa peranan agama ini adalah dengan menitik beratkan umatnya supaya sentiasa memajukan diri sendiri, bangsa dan juga negara. Contohnya seperti sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dan sentiasa berusaha untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, responden yang ketiga iaitu Puan Kamsiah binti Harun telah mengatakan bahawa peranan agama dalam pembinaan tamadun di Malaysia ini adalah dengan mewajibkan umatnya supaya sentiasa menuntut ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, seseorang itu tidak mudah untuk tertipu dan pelbagai teknologi moden dapat diciptakan seperti di dalam bidang pertanian. Akhir sekali, kedua-dua mereka iaitu Puan Suhainis dan Puan Kamsiah telah mengatakan bahawa peranan agama ini dapat dilihat dari segi tingkah laku dan akhlak yang mulia. Hal ini kerana kebahagiaan dan juga kesejahteraan sesebuah tamadun itu dapat diperolehi dengan mudah. Contohnya seperti amalan ziarah menziarahi, amalan tolong-menolong dan juga amalan saling maaf memaafi antara satu sama lain.